Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni bima nasitu min al-Qur'anil karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma lam yakun ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Imam dari kuasa tuan-tuan dan puan yang berkasih sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak hingganya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah-Nya, nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sedang yang berkasih sekalian. Ulama kita ada menyatakan man yatafaqah wa lam yatasawwaf bahwa fasik, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqah bahwa zindiq. Sesiapa yang berfiqh dia tidak bertasawuf maka dia menjadi fasik. Fasik macam mana tuan-tuan puan? Kita hanya membetulkan syariat yang lahir, syariat batin kita tidak perhatikan. Hukum akam yang di luar ini apa dia? Syarat hukum misalnya sah batal ada ibadat sembahyang katalah kita tahu maka sah ibadat kita itu, tetapi kita tidak bertasawuf dalam sembahyang maka kita jadi fasik. Fasik macam mana? Dosa besar. Kenapa? Kerana ada riya mungkin, kerana ada sum'ah mungkin, kerana ada ujub mungkin, tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil yang zahir-zahir saja maka dia akan jadi fasik. Kita bersihkan yang luar-luar saja daripada najis, daripada kekotoran. Hati kita tidak bersihkan. Kita tidak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah yang lain, hasad dengki, buat kita misalnya. Sedangkan Nabi SAW menyebut innal hasada iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kul narul hatab. Jaga-jaga kamu daripada hasad ini, kerana dia akan memakan amalan kamu seperti api memakan kayu. Jadi kalau kita tidak bertasawuf, kita akan jadi fasik. Fasik apa? Kita tidak sedar kita mengekalkan dosa-dosa besar dalam hati ini, kita tidak bersihkan. Dan kata ulama lagi, "Man yatasawwaf wa lam yatafaqqah bahwa zindiq." Ini lebih teruk ni. Orang yang bertasawuf saja tidak berfiqh, dia jadi zindiq. Zindiq ni apa tuan-tuan? Boleh jadi kafir. Artinya orang yang beriktikad atau percaya bertentangan dengan kepercayaan orang Islam yang lain. Dia pegang bahawa yang zahir ini tidak perlu, yang batin saja perlu. Bersihkan hati kononnya. Kerana Allah SWT nak tengok nanti, nak tengok hati, nak tengok yang zahir-zahir. Maka sembahyang ini syariat zahir dia kata. Boleh jadi zindiq. Zindiq artinya kafir. Zahirnya pada orang Islam, zahirnya nampak orang Islam, tapi hakikatnya dia kafir. Dia berbeza dengan munafik. Munafik ni berpura-pura. Dia tahu dia tidak mengaku Islam pun. Maksudnya dia tahu dia tidak Islam tapi berpura-pura, dan dia mengamalkan seperti apa yang orang Islam amalkan. Tapi zindiq ni dia mengaku orang Islam. Dalam masa yang sama dia percaya bahawa bila dia beramal berarti kononnya mengamalkan tasawuf sampai ke satu maqam yakin, maka dia tak perlu lagi sembahyang. Jadi kita dah dapat di sini. Maka yang sembahyang ini, yang pergi haji, bayar zakat ini kulit. Kita beli buah, kita makan isi tuan-tuan dan puan-puan katanya. Yang kulit kita buang, maka tak payah sembahyang. Sedangkan dia tak tahu al-yaqin dalam ayat itu apa dia? Mati wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
maksudnya sembah Allah ni sampai kita mati. Lagi tak mati, lagi kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ya dah. Dia pergi faham konon tasawuf tinggi-tinggi. Rupa-rupanya dia punya landasan, dia punya tapaknya dia dah lumpuh. Dia pergi bina bangunan tinggi-tinggi, makam macam-macam makam. Kononnya dia jadi zindik. Lagi berat ni tuan-tuan dan puan. Jadi untuk mengelakkan daripada fasik, untuk mengelakkan daripada zindik, daripada musyrik, daripada kafir, daripada murtad, ini semua perlu belajar tuan-tuan dan puan. Perlu ilmu. Iaitu kita tekankan bahawa ilmu ini sangat penting. Dah nak belajar, nak ilmu, kena usaha lah. Kena usaha. Nanti Allah SWT pasti tanya. Kalau tak dulu fardu ain tu utama ni, kenapa buat ni? Tak tahu. Dah belajar tak? Dah. Kena dah sampai ke situ. Dia kata belajar juga sikit-sikit. Sikit-sikit je. Berapa minit? Sehari. 80 minit seminggu. 80 minit seminggu je. Itu pun kalau mari, alhamdulillah. Tapi kalau tak mari, tak mendengar, lagi parah ni, kita tak boleh nak alih, tak boleh nak gali lah. Kita tak ada perempuan. Banyak lagi tugas-tugas kita. Jadi kita mesti niatkan dalam hati kita, kita ini adalah pelajar. Kita ni mesti masuk belajar. Yang belajar pun mesti niat, kita ni pelajar lagi ni, murid lagi ni, masih belajar lagi ni. Terlalu banyak ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu yang masih kita tidak tahu. Semakin lama kita belajar, semakin kita rasa kita jahil, kita ketip, itu semakin betul. Itu tuan-tuan dan puan. Jadi ilmu tasawuf ini salah satu cabang daripada ilmu usul yang mesti kita belajar dalam agama. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan katakan, kita akan baca kitab Penawar Bagi Hati. Faslun yang keempat pada menyatakan perut. Masih lagi bab perut kita ni. Lambat kita ni. Tapi harap-harapnya walaupun lambat, kita dapat banyak faedah insya-Allah. Baris yang kedua putus. Wahid ini sudah apa? Khamsah sittah sab'ah thamaniyah tis'ah 'ashara. Tis'ah. Baris yang ke-9. Ya. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat, dan 3 perkara. Kena jaga yang haram ni tuan-tuan dan puan. Yang haram ini jelas, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal, haram ini jelas. Yang tak jelas adalah apa? Syubhat. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tengah-tengah dia antara halal dan haram itu ada yang dinamakan syubhat, mutasyabihat, mushtabihat. Ini ramai orang tak tahu. Jadi Imam An-Nawawi menyebut 3 dia. Yang halal haram jelas, tidak tengah-tengah tu tak jelas. Terutamanya orang awam. Orang alim mungkin tahu. Kalau dia ada nas dan dalilnya, maka dia bawa keluar nas dan dalil. Kalau tidak jelas, maka dia akan mencari hujah-hujah dan dalilnya berdasarkan kepada umum Al-Quran, umum hadis dan sebagainya. Maka mereka berijtihad, boleh kata ni dibuat keputusan lalu, hak ni halal, hak ni haram pada ijtihad dia. Betul ijtihadnya, maka 2 dapat. Salah, 1 dapat. 1 tak berdosa. Orang yang layak berijtihad, kalau dia betul dapat 2. Kalau dia salah, masih dapat 1. Orang alim. Tapi orang awam ramai yang tak tahu. Hak yang apa? Hak yang syubhat. Ibn Muzir menyebut, dia kata ada 3 mustabihat ni. Yang pertama dia kata
yang kita tahu haram. Kita tahu haram, tiba-tiba kita syak, halal makan ni. Dia bagi contoh 2 ekor kambing yang disembelih. 1 ekor kita sembelih, 1 lagi menyembah berhala sendiri, orang kafir sendiri. Duduk dekat-dekat, kita pun tak tahu mana satu. Dah rasa hak ni, atau sembelih tadi, hak ni, hak tu. Dari subhanallah. Hak ni tak boleh kita nak ambil. Pasal apa? Pasal yang haram itu. Kita tahu hak ni haram. Yang apa ni, penyembah berhala sembelih haram hukum dia. Itu tak tahu mana satu. Kecuali ada bukti-bukti dalil-dalil yang mengatakan hak ni lah hak yang kita sembelih. Pasti. Jadi kena ingat. Yang kedua, yang kita tahu halal asalnya, memang betul-betul halal. Tiba-tiba kita jadi syak. Misalnya isteri talak atau belum dia ni, apa hukumnya? Ini tak tahu, ini halal, dikira halal. Misalnya kita berwudu, memang kita pasti kita berwudu, lepas itu kita syak. Tadi kentut kata dia, rasa dia ke patah, tak patah. Boleh bukan tak patah. Talak atau tak talak isteri itu. Asal kita tahu daripada awalnya memang halal. Memang kita berwudu misalnya. Dan yang ketiganya hak yang baina, artinya 50-50. Halal ke haram, yang ni elok tinggal. Elok tinggal. Itu hak syubhat. Nah, misalnya Nabi SAW balik ke rumah isteri dia. Dia lihat ada sebutir tamak, sedikit tamak di atas katil, atas tilam Nabi tempat tidur Nabi SAW. Nabi ambil putih, dah acu nak suap itu, Nabi tinggal. Orang tadi mungkin daripada zakat lah ni. Nabi SAW ini baginda tak boleh makan zakat, sedekah atau zakat tak boleh. Rasulullah SAW tak boleh. Pasal apa? Malu dia. Bimbang. Ini dipanggil warak. Jadinya dia kata, hendaklah kita berlalu, kita melek-melek daripada perkara yang haram dan syubhat. Kerana 3 perkara itu. Pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Takut kita takut ke neraka ni, tak takut ke Allah SWT mata-mata, tak apa, tak ada masalah. Ya, takutkan ke neraka itu juga takutkan kepada Allah SWT. Kerana Allah ancam kita dengan neraka itu semua apa tuan? Cuma kita takut. Lepas itu kita takut ke neraka kita jadi syirik ke? Ada. Ini kena ada juga ni, akidah ni, antikah ni. Ada juga orang-orang yang tertentu kononnya tinggi sangat makam dalam tasawufnya. Siapa-siapa beramal nak masuk syurga, syirik kerana beramal nak syurga. Siapa-siapa yang beramal nak pahala, syirik kerana dia sudah menjadikan pahala-pahala itu sebagai berhala. Masya Allah. Tak apa. Kalau begitu, Allah SWT lah yang menyuruh kita syirik. Allah ancam kita dengan neraka, kita takut neraka, kita syirik. Allah SWT tawarkan syurga, kata syurga ni begini, begitu indahnya. Rasulullah SAW pun sebut-sebut. Lepas itu kita nakkan ke syurga, syirik pula kita. Rasulullah SAW sebut begini dapat pahala, begitu begini. Lepas itu kita pun buat kerana nak dapat pahala itu. Kita jadi syirik. Masya Allah, subhanallah. Artinya Rasulullah SAW galakkan kita jadi syirik. Tak tentera perempuan. Itu kena jelas molek. Dalam berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
Wa sayaslawna sa'ira. Satu, surah An-Nisa ayat rakam 10, ayat 10. Artinya, bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya senya makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Orang yang makan harta anak yatim. Ya. Ayat ini diturunkan sebab turun ayat daripada sabab nuzul. Kerana ada seorang lelaki daripada Bani Ghatafan namanya Marsad bin Zaid. Marsad bin Zaid ni dia ada pelihara anak yatim, anak saudara dia. Dan dia ada memegang amanah harta anak yatim itu. Dan dia makan harta anak saudara dia itu. Allah SWT turunkan ancaman. Siapa-siapa yang makan harta anak yatim, dia makan anak yatim. Itu Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj. Nabi tengok satu golongan manusia ayat dicekok. Kita tahu cekok. Cekok kan? Banyak. Ternyata ini tak. Buka dengan paksa. Cekok lah. Buka dan pegang, buka mulut dia. Dan ada satu golongan lain lagi yang bawa api daripada api neraka masuk dalam mulut yang dicekal, keluar ke bongkok. Nabi SAW tanya kepada dia, wahai Jibril, siapa tu? Orang makan harta anak. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Kau kata benar. Amwalal yatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu makan api neraka. Tak akan disalai dengan api neraka yang menyala-nyala nanti. Kita tak apa-apa. Berat orang makan harta neraka. Kemudian bukan makan saja. Dia sebut makan ini tuan-tuan dan puan-puan, kerana ghalib pada itu memang orang makan. Kita yang bertumpul-tumpul pergi kerja ni, orang kata apa tak? Orang kata cari makan tak? Cari makan. Tapi bukan makan saja. Isi minyak motor pun haram juga. Beli top up pun haram juga. Ya. Beli buku haram. Bayar bil elektrik cahaya dia keluar haram. Dia sebut ni pada ghalibnya. Sebab itu dalam hadis pun disebut apa? Ijtanibu sab'an mubiqat. Hendaklah kamu jauh 7 yang mencelakakan, membinasakan, itu dosa-dosa yang paling besar. Antaranya apa? Aklu riba wa aklu malil yatim. Makan riba dan makan apa? Makan harta anak yatim. Kenapa disebut akal? Akal ni maksudnya makan. Kerana pada ghalib kebiasaannya orang cari harta ni nak makan. Nak isi apa? Nak isi perut. Sebab itu dalam kitab kita ni letak yang keempat, jaga perut. Kenapa? Perut ni lah banyak menyebabkan manusia nanti akan menjerumuskan manusia di dalam neraka. Pasal apa? Pasal nak layan perut. Baik. Itu kepada Allah. Jaga mulai kalau ada anak yatim itu, adilahnya besar kalau kita jaga. Mulai kita didik, kita besarkan. Seperti ini kata Nabi SAW. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Berjiran dengan Nabi SAW, berjiran dekat dengan Nabi SAW di syurga nanti. Orang yang menjaga anak yatim ini sama ada dijaga itu adalah bapak waris dia ataupun orang lain. Betul-betul anak orang lain, dia jaga orang lain. Tapi kalau khianat, terutamanya makan harta anak yatim ni bersalah. Bersalah dosa. Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan. Al-Isra ayat 24. Dengan kamu dekat harta anak yatim itu, Allah SWT pesan jangan kamu dekat tak boleh. Illa billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan ini kecuali dengan ahsan, cara yang terbaik. Cara yang terbaik macam mana? Kita ambil, kita laburkan, tetap kita tabung haji misalnya, bagi dia pun bagi untung.
tak apa. Tak apa. Tapi ambil pula, tahu beli saham. Tahu dah saham itu tak stabil. Tak dulu syarak pula tu. Misalnya. Ya kan tak? Anak yatim ini adalah anak-anak yang kehilangan ayah sebagai breadwinner dia. Artinya orang yang mencari nafkah sehinggalah dia balik. Kemudian selepas itu kalau dia ada simpan juga, maka dia ada kesan-kesan kepada anak yatim. Walaupun mereka itu sudah balik, status anak yatim dan tidak yatim lagi dipanggil tidak yatim, tetapi apabila dia ada menyimpan ataupun sengaja menyimpan harta anak yatim itu tidak diberikan, dipulangkan kerana dia nak ada unsur khianat, maka itu dipanggil sabotaj dan dia menanggung dosa juga. Walaupun anak yatim itu sudah pun balik, maka apabila mereka sudah pandai menguruskan, maka harta-harta itu naklah diserahkan kepada mereka. Allah. Makan harta anak yatim dengan erti kata sebagai apa ni, nak beri makan dia juga. Ataupun kita ini tidaklah orang kaya, orang miskin, maka Allah SWT ada sebut benar di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Sekiranya dia kaya, maka hendaklah dia jaga, tak payah makan. Dia saya ambillah. Tetapi jika dia fakir, dia memerlukan, dia juga miskin, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia makan dengan cara yang benar, cara yang betul, cara baik. Tak apalah, sama ada dia ambil duit itu bagi makan pada anak yatim, ataupun dia ambil sebahagiannya untuk sebagai dia kata ini upah dia jaga, tidak mengapa, kerana dia memerlukan. Dan dia menganggap anak yatim itu sebahagian daripada keluarga dia, sebagai daripada anak-anak dia. Jadi dia gunakan harta itu untuk menanggung makan anak yatim tersebut, maka tidaklah mengapa. Ini juga termasuk illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang sebaik-baik ini. Ya, boleh tumpah makan sekali dengan syarat dia artinya hidup susah dan senang, dia akan bersama-sama dengan anak yatim itu. Kalau dia senang, anak yatim itu juga terus senang. Dia susah, sama-samalah, tidak mengapa. Tapi kena berhati-hati juga lah. Dia sendiri akan tahu berapa banyak kadar yang dia perlukan, kadar yang anak-anak yatim itu makan. Bukan dia mengambil kesempatan. Misalnya, anak yatim dia beri makan sepinggan, dia bahan 3 pinggan untuk dia, misalnya. Padahal dia ambil harta anak yatim itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui, ya. Cuma anak yatim itu perlu kita jaga, bela dan muliakan. Fa'amal yatim fala taqhar. Yang kita reti, jangan kita usap kepala dia pun dapat pahala. Baik. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Artinya, dia ada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan
sabda Nabi. Nah, juga ada satu hadis lagi dalam lafaz yang lain, la yadkhulul jannata jasadun ghuthiya bil haram. Tidak masuk surga jasad, tubuh badan yang diberi makan dengan makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin, bukannya suhbin. Kalau suhubin, itu jamak sahabun, awan. Suhtin ni artinya haram, makanan yang sesuatu yang haram. Fannaru aula bih, kullu lahmin nabata min suhtin, fannaru aula bih. Adapun min haramin, fannaru aula bih, artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Makanan haram ni jadi nantinya jadi makanan api neraka, jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Kenapa? Dia dah sebut di belakang. Ya. Walaupun tak tahu, sebenarnya kita tak tahu makanan itu haram, tapi dia akan tetap juga memberi kesan kepada badan kita, hati kita, jiwa kita, dan zat yang masuk itu kotor dan haram. Kita memang tidak berdosa, tetapi dia akan tetap mempengaruhi jiwa raga kita. Nah, jadi makanan ini akan menempuh hati. Kita bawa makanan yang haram, hasil daripada apa? Rasuah, pecah amanah, tipu, judi, nombor ekor dan sebagainya. Bawa balik, kita beri makan anak isteri kita, anak isteri kita tak tahu, tapi apa akibatnya? Ini yang kata akibatnya akan masuk neraka juga dalam perempuan. Pasal apa? Pasal hati dia jadi hati yang qalbun marid, qalbun majid, hati yang sakit, hati yang mati. Sedangkan kita nak bawa ketemu orang hati apa yang disebut qalbun hayy, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu kita nak bawa. Tapi kalau dah zat makanan itu masuk haram, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, masuk otak, sesuatu yang haram masuk ke hati, sesuatu yang haram masuk ke perut, sesuatu yang haram, seluruh tubuh badan dia tumbuh daripada daging yang haram, daripada makanan yang haram. Susahlah nak masuk ilmu, susahlah nak dengar nasihat, susahlah nak berubah. Itu hak pergi sana, pergi sana. Memang kata akhir-akhir sekali tuan-tuan dan puan, konteks sekolah, kisah okok, amin dada, kisah dada, maka pil, putus wayar, masuk neraka lah. Masuk neraka tuan-tuan. Putus wayar tu lebih gila. Waktu dia apa? Waktu dia tak semayang, tak pernah semayang. Amin. Hasil daripada apa tuan-tuan? Daripada makanan yang haram. Antara ini sebab utama kenapa pendidikan kita tidak berjaya. Makanan tidak bersih. Ya, mana ada? Baik, mencari pucuk paku atau ulat di tanah orang, apa hukum? Baik, nanti orang kita pasal hukum memang amalannya. Yang pertama, kita tidak boleh menceroboh tanah orang. Yang kedua, mengambil hak orang. Wala taqulu bainakum bil batil, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan atas sesama kamu itu secara batil. Makan satu juga, jangan ambil artinya secara tak betul. La yahillu malu imri'in muslim illa an qibati nafsih. Taklah harta seseorang Islam itu melainkan daripada kerelaan hati dia. Baik. Sekarang ni balik kepada persoalan pucuk paku dan ulat. Contoh. Yang pertama, kalau pucuk paku itu dia pagar, dia tanam dan dia pagar, kita masuk juga melompat. Haram.
Yang kedua, balik pada uruf. Tuan tanah dia tahu dah, pucuk paku itu tumbuh ibarat rumput biasa. Tak ada di badia, tak ada di tanahnya, dan dia pun tidak jadi masalah. Dan di kampung itu pun tidak jadi masalah siapa-siapa nak kutip pucuk biding ke, bulat tahun ke, bulat sisir ke, ataupun pucuk paku ke, dah menjadi uruf di situ. Orang kampung tak jadi masalah kalau nak pergi ambil, maka tidak jadi masalah, halal. Tapi kalau urufnya melarang dan tiada pula tanda-tanda dia tidak ada, maka hukumnya haram. Dan sepatutnya kalau pucuk paku ini rumput, pucuk medium pun rumput. Al-kalab ini dalam fiqh dipanggil al-kalab. Manusia itu berkongsi dari 3 benda ini: api, al-kalab, rumput, dan air. Manusia itu berkongsi dalam 3 perkara ini. Maka tidak sewajarnya dia melarang orang kutip rumput, nak boleh makan dan sebagainya. Biar sungai lalu dalam tanah kita, boleh ke kita sekat? Boleh kita sekat? Tak boleh kita sekat. Ini tanah aku sekat air ni. Tak boleh. Manusia itu berkongsi dari sudut itu. Jadinya lihat kepada uruf lah, balik kepada uruf. Kalau kita pakar, tak bagi mencerobok, termasuk kita. Jadi kalau yang ada tanah-tanah utamanya, kalau kita analisa di sungai, tanah-tanah yang orang kata tidak bergerak, yang kita ambil, kita usahakan dari tanah kita. Maksudnya kita yang mengusahinya. Allah Allah. Boleh kan? Boleh tak? Boleh? Boleh. Tapi kalau kita rasa, kita ragu-ragu, kita ambil ini, ambil apa ini untuk panjat tu ke, pokok apa ni, yang berada ni, pokok terai, ambil pucuk kau belah, ataupun pucuk serai kayu, tanah orang. Kita tahu orang tu pun kira juga. Misalnya tinggalkanlah, tak maya dibuka ilangan daya ribu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu kepada apa yang tidak kamu ragu-ragukan. Tapi kalau kita melihat contoh salafus saleh, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kurma, Rasulullah tak makan kerana apa, kerana takut kurma, itu kurma sahabat masakan. Kalau tengok Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi ni seorang yang sangat zahid, sangat warah. Beliau tidak makan buah yang ada di Damsyik. Tak makan. Buah yang beli jual, apple, anggur dan sebagainya, beliau tak makan. Kenapa? Kerana di Damsyik itu, di Dimashq itu banyak kubur-kubur wakaf. Ibrahim Adham, balik pada Imam Nawawi itu juga tadi, dia tak makan makanan yang dijual-jual mana ni. Dia makan hanya roti ataupun makanan yang dihantar oleh mak ayah dia. Dan dia tidak pernah mengambil gaji dia daripada dalam hadis itu. Tak pernah ambil gaji selama berkhidmat. Gaji itu dimasuk dalam tabung, buat bangunan lain pula, buat wakaf, buat dan sebagainya. Kenapa? Warah, zuhud, jaga. Ibrahim bin Adham, dia tanyakan kepada dia, di Mekah, kenapa kamu tak minum air Zam-Zam? Ibrahim bin Adham kata, kalau aku ada bagi sini, katanya boleh, gayung sendiri boleh ambil ni. Rupa-rupanya gayung yang digunakan itu adalah harta pemerintah, harta sumpah. Jadi dia tak mahu gunakan, takut menggunakan harta sumpah. Kata nama. Ada orang kata, ni melampau sungguh. Nak kata melampau ni lah contoh yang kita orang kata, yang ada pada kita, menjaganya. Artinya kalau kita tak jaga seperti mereka itu, kita jaga yang asas-asas ini pun, yang besar, yang besar temu pun jadilah. Tapi kalau contohnya bulan lah, tentu kita dapat bintang. Ini contohnya matahari, mungkin kita akan dapat bulan, mungkin kita akan dapat bintang. Baik, itulah kita jagalah yang ada, yang subhat-subhat ini. Kerana ada sini menyebut faman taqasyubuhati
faqad istaqra'a dinihi wa 'ardihi. Ini dia hasilnya. Kalau kita menjaga yang perkara-perkara yang kita sebutkan dari Allah Ta'ala, siapa yang boleh pada masing-masing ada datang menjaga budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita menjaga surah asli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu